Baik, terima kasih Sakina. Dan bersama saya ni, tadi saya dah perkenalkan tetamu istimewa kita hari ini. Dan yang berbaju merah jambu hari ini, Cik Aspalin Sirat, Ketua Jabatan Pemasaran Avon Cosmetics Sdn Bhd. Sinonim dengan wanita Avon. Tak ada orang lain yang boleh beli Avon kecuali wanita. Betul. Dan Avon juga dikenali di seluruh dunia ya, bersesuaian dengan sambutan kita, sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2015. Jadi baik Datuk Seri kita di Malaysia, kita menangguhkan sambutan kita pada 14 Mac ini. Saya rasa satu keputusan yang dibuat oleh Datuk Seri sendirilah bagi konteks kita di Malaysia. Kita sebenarnya 8 Mac adalah hari sambutan untuk meraihkan Hari Wanita Antarabangsa di seluruh negara, khususnya yang dipelopori oleh UN Women. Dan temanya pun sebenarnya ditetapkan oleh UN Women. Ya, dalam bahasa Inggerisnya Make It Happen, dan kita cuba terjemahkan kepada jadikan kenyataan. Dan bila 8 Mac ini kebetulan ianya mengena dengan kira satu musibah yang telah berlaku, iaitu insiden kepada MH370. Jadi oleh yang demikian kita mengambil keputusan untuk menghormati apa yang berlaku, dan untuk kita bersama-sama dengan waris dan keluarga memberi penghormatan. Jadi kita tangguhkan ke minggu yang kemudian. Jadi 8 Mac tu kita buat ke 14 Mac. Jadi kita akan bermula pada 14 Mac. Dan kita ada beberapa zon yang akan saya juga ceritakan nanti, di mana kita akan bermula 14 Mac di dataran Pahlawan Mega Mall. Kali ini kita ada dua tempat kita buatkan secara santai. Kalau di dalam dewan dan sebagainya macam kita menjemput orang tu macam terhad. Jadi sekarang ini kita buatkan secara santai di Mega Mall dan sebagainya. Jadi pelbagai aktiviti juga kita akan adakan, dan kali ini pula kita sebenarnya partner kami adalah Avon yang akan bersama kami. Sebab sekarang ini saya telah memaklumkan kepada pegawai saya, kita seharus mengambil satu pendekatan, sebab tak segala-galanya hanya kita di kementerian jabatan yang membuat. Sebab kerana tangan tu tak mampu kan. Jadi kenapa tidak kita mengadakan perkongsian? Kita namakan perkongsian strategik, perkongsian bijak. Jadi kali ini untuk meraihkan Hari Wanita Antarabangsa, rakan kongsi kami adalah Avon. Dan kita akan melancarkan, kita namakan zon tengah, iaitu di Melaka, di dataran Pahlawan Mega Mall. Saya rasa akan bermula daripada jam 10. Kita ikut masa Mega Mall tu buka. Dan kita akan mengadakan pelbagai pengisian. Jadi pada 14 tu ada 2 zon yang akan menjalankan secara serentak, iaitu di Melaka, di mana saya akan turut sama di situ, dan insya-Allah kita jemput juga Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka untuk bersama memeriahkan. Selepas itu dia akan diadakan bersekali di Berjaya Mega Mall di Kuantan. Jadi ini kan kita nak memaklumkan ya Zam, supaya siapa-siapa yang mendengar, sebab dia tak ada had, bermakna datang aja. Jadi Berjaya Mega Mall di Kuantan Pahang. Jadi di Melaka tadi di dataran Pahlawan. Selepas itu minggu satu lagi 21 Mac kita akan adakan pula di zon iaitu di zon utara, di mana kita pilihkan Tesco Extra Seberang Perai pada 21, dan lepas tu pergi pula ke zon selatan pada hari yang sama di Galleria at City di Johor Bahru. Jadi bermakna 2 tempat
sekali-sekali. Okey. Lepas tu zon Malaysia Timur pula. Kita naik belon. Naik belon. Naik belon Ke Sarawak. Ke Sarawak, di Kuching, di Plaza Merdeka. Okey. Kalau yang jadi terlepas ni, tadi, apa yang Datuk Sri jelaskan tadi, lokasi-lokasi tu jangan risau, sepanjang Apa Kata Wanita ni kita dah paparkan secara crawler. Anda boleh saksikan lokasi-lokasi yang mana kita semua datanglah, terutama sekali wanita, bawa keluarga untuk kita memeriahkan. Sebab pengisiannya Zam, sangat menarik, dia sangat menarik. Satu, mendapatkan maklumat. Satu, bagi kementerian saya minta pegawai saya terus memberikan perkhidmatan. Katalah ada pertanyaan mengenai perwani, aktiviti wanita, kebajikan, kenapa nama saya tak masuk. Jadi apa-apa LPPKN. Jadi terus di tempat-tempat di lokasi itu terus kita memberikan perkhidmatan. Tak perlu nak pergi ke pejabat dan sebagainya di situ, sebab kebanyakannya online boleh kita memberi jawapan. Dan mungkin ada apa-apa lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Selain daripada itu, kita menggalakkan macam Avon. Saya tahu memang dia akan mengadakan jualan. Maybe lepas itu ada pertandingan-pertandingan, seperti saya difahamkan nanti ada Avon Princess in Pink. Bermakna agaknya kanak-kanak, anak-anak boleh kita hias. Lepas itu pula, itu untuk anak. Lepas tu ada competition, saya dengar pertandingan isteri, isteri, you are my queen, itu kaulah ratu hatiku. Jadi dan sambil itu ada karaoke ke apa, Avon. Saya pun tak tahu nanti itu Avon. Nanti kita minta Cik Aspalin ni, dia dah hari ni dah jadi Princess Pink dah dia. Tapi Zam, satu yang penting, saya juga harap jangan lepas peluang ini, kita menjemput Profesor Dr. Mahaya Mohamad. Kan baru semalam dia dianugerahkan sebagai pendakwah wanita di dalam negara kita. Jadi kita minta dia kupaskan mengenai tema make it happen atau jadikan kenyataan. Jadi dia akan kupaskan, jadi dia akan memberi ceramah, sebab dia kan seorang motivator dan pendakwah. Jadi cara dia membawa kita untuk mengupaskan secara terperinci tajuk itu, saya rasa amat berguna sekali. Sebab memang tujuannya untuk memberi motivasi kepada kita. Dan saya lihat tahun ini United Nations atau Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Wanita memilih tagline Make It Happen. Bila sekali dengar tu macam ada rasa ketegasannya dalam tagline itu. Make It Happen. Nak tak nak make it happen. Macam itulah seolah-olahnya. Mungkin Datuk Sri nak kupas sikit. Dia make it happen make it happen dia macam ni. Kalau kita ada tersimpan satu hasrat, cita-cita, kehendak nak buat sesuatu, khususnya kita wanita lah kan Zam, kita pendam, kita simpan, kita rasa belum masanya lagi dan sebagainya. Jadi kali ini sebab banyak tahun kita bawa adalah tagline kita, tapi tahun ini pula dikatakan tak dapat tunggu-tunggu dah. Make it happen. Buatkan ia jadi kenyataan. Nak jadi seorang usahawan, jadilah seorang usahawan. Nak jadi seorang ibu yang terbaik, jadilah ibu yang terbaik. Nak jadi seorang pekerja yang terbaik, buatlah. Nak pergi belajar setinggi mana, ada. Sebab kita di Malaysia ini segala kemudahan ada. Betul. Segala nak tak nak saja, itu yang sebenarnya. Tapi itulah kita nak memaklumkan kepada khususnya wanita kita, daripada gadisnya kepada wanitanya, ruang peluang ada. Sebenarnya kita sendiri nak ke tak nak. So make it happen. Kalau ada tu, kalau tersimpan, tersirat, apa yang kita nak, jadikan ia kenyataan. Betul. So dia positif, dia macam tak ada toleh belakang lagi lah. Ke depan jangan saja. pendam-pendam, jangan simpan-simpan, sebab semuanya wanita boleh lakukan. Boleh, insyaAllah. Jadi make it happen. Okey, kita akan berehat dulu seketika Datuk Sri dan juga Cik Aspalin. Selepas ni kita nak tanya apa peranan Avon dalam bersama-sama meraihkan sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2015 di peringkat Malaysia. Kita kembali selepas ni. Zam Sarina, silakan Datin.
Baik, terima kasih Sakinah, dan kita teruskan perbincangan kita tentang sambutan Hari Wanita Antarabangsa di peringkat negara kita Malaysia. Dan hari ini Yang Berhormat Datuk Seri Hajar Rohani Abdul Karim, Menteri kita sendiri, Menteri Wanita kita, berada bersama dengan kita untuk memberikan penjelasan, dan rakan strategiknya Avon, mungkin kita minta rakan strategik Avon cerita kongsikan sedikit apa peranan Avon bersama-sama dengan meraihkan wanita ni. Okay, terima kasih Zam dan juga Datuk Seri Rohani. Sebenarnya Avon ni kita tahu memang barangan yang kita pasarkan kebanyakannya adalah untuk wanita. Dan dari segi vision syarikat kita juga adalah sebagai syarikat untuk wanita, di mana memang kita banyak mengadakan program-program yang membantu wanita dari segi mempertingkatkan peluang pendapatan, mempertingkatkan kedudukan ekonomi, dan juga dari segi dia punya social networking. Jadi di Avon memang kami amat berbesar hati dapat bekerjasama dengan pihak Jabatan Pembangunan Kemajuan Keluarga dan Masyarakat, terutamanya Jabatan Pembangunan Wanita, di mana sambutan Hari Wanita ni amat rapat dengan visi Avon sendiri. Dengan wanita, kita suka untuk membangunkan lebih ramai lagi wanita di Malaysia supaya lebih yakin diri dan juga mereka berani ke tengah dan juga melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi dengan tema sambutan Hari Wanita tahun ini, Make It Happen, saya rasa memang amat sinonim sekali dengan apa yang Avon cuba lakukan supaya wanita yakin diri dan keluar lakukan sesuatu untuk diri mereka. Berani ya, berani menyuarakan pendapat dan juga apa yang diperlukan oleh kaum wanita. Sebelum itu nak ucapkan juga selamat datang kepada rakan-rakan audiens kita hari ini, dan terutama sekali Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita juga ada bersama kita, Datuk Munirah. Terima kasih. Merupakan agensi di bawah Kementerian Datuk Seri Rohani yang memang banyak bertungkus lumus lah melakukan pelbagai program untuk wanita. Dan bercakap tentang wanita ni, kita sama bertungkus lumus berusaha bersama-sama dengan suami contohnya nak memenuhi keperluan dengan kos kehidupan yang semakin meningkat ni, Datuk Seri. Jadi kita lihat ramai wanita yang berkerjaya. Itu memang tidak boleh disangka lagi lah. Wanita, kita tahu pun wanita yang pergi ke universiti pun lebih ramai daripada kaum lelaki kan. Bila keluar berkerjaya tu, lama-lama kita tengok keperatusannya semakin berkurang. Mungkin salah satu faktor kerana wanita lepas berkahwin, mengandung, melahirkan anak, kemudian membuat pilihan untuk berada di rumah, tidak bekerja, dan selepas anak tu membesar kadang-kadang bosan pula di rumah. Ada tak kadang-kadang kita terfikir nak kembali bekerja, nak menyumbang kita punya skill dan juga pengetahuan kita. Jadi bagaimana adakah peluang untuk kaum wanita untuk kembali bekerjaya, Datuk Seri? Terima kasih Zam. Sebenarnya kalau ikut KPI saya, tahun ini saya mesti memastikan 55% daripada wanita ada di dalam pasaran pekerjaan. Itu memang satu pencapaian yang saya mesti capailah. Sekarang ni berapa peratus? 52.4%. Tapi nampak macam sikit, tapi nak mendapat tu Zam, betul apa Zam katakan tadi, kalau ikut gadis-gadis, anak gadis kita berada di universiti 70%. Dan 70% ini dia akan membanjiri pasaran pekerjaan. Tetapi malangnya ada masa-masa tu dia akan mengambil keputusan untuk dia berhenti atau dia membuat career break nama dia, bermakna dia sebab nak memberi tumpuan kepada keluarga, atau kadang-kadang dia mengambil keputusan untuk menjaga mak bapak yang sakit dan bermacam-macam sebenarnya, dan selalunya wanita lah yang berkorban lebih berkorban. Dan selepas itu bila mereka berada di luar daripada bidang pekerjaan, kita sebenarnya telah kehilangan satu aset negara. Sebab satu, kita telah didikkan mereka berapa tahun duduk di universiti. Lepas tu dia juga dah mendapat satu kepakaran bila berada di alam pekerjaan. Lepas itu mereka keluar daripada alam pekerjaan. Kadang-kadang saya ada masa saya cuba pujuk, saya cuba rayu kepada pegawai ini, janganlah
janganlah berhenti, carilah daya usaha untuk kita mengimbangi. Tapi pada masa itu dia telah mengambil satu keputusan dan kita menghormati juga keputusan. Tetapi syukur alhamdulillah kerajaan mengetahui dilema ini. Ini ada dah dilema. Kadang-kadang dia terpaksa. Jadi oleh yang demikian dan kita sayangkan kepada kepakaran aset negara itu, sekarang kita ada satu yang kita namakan untuk mereka kembali ke alam pekerjaan. Katalah selepas 10 tahun dia berhenti. Sebab anak dah membesar atau 5 tahun dan sebagainya. Jadi kita memberi ruang untuk kembali bekerja. Jadi ini adalah sudah diluluskan di dalam bajet tahun ini, di mana Talent Corp telah diberikan 10 juta ringgit untuk mereka mengendalikan bagaimana nak membawa kembali wanita-wanita ini untuk balik bekerjaya. Jadi minggu lepas saya baru melancarkan ada 2 geran untuk kita memberi kepada mereka-mereka yang terlibat untuk membawa balik wanita-wanita kembali khususnya ke dalam organisasi masing-masing. Katalah bawa balik ke RTM ke, bawa balik ke pejabat Kementerian Wanita ke. Jadi ada 2 geran yang dilancarkan. Satu geran itu dinamakan resourcing grant. Ni saya nak translate. Resourcing ni macam ni. Siapa yang recommend? Katalah kawan kita dia dah keluar. Tapi kita kata baliklah, kembali balik. Jadi kita yang recommend ni akan juga diberikan sokongan grant juga. Sokongan. Dan jika pegawai itu dia berada di dalam pekerjaan 6 bulan, lebih daripada 6 bulan, majikan juga akan diberikan dinamakan retention grant. Wow. Itu kembali bekerja. Lepas tu satu, Zam, bila kembali bekerja, saya rasa kita tak nak bekerja macam biasa-biasa tu. Yang masuk kerja jam 8, balik jam 5 kan tak mahu dah. Sebab kita dah 10 tahun dan jadi kita sekarang adakan flexi work. Bermakna fleksibel, bermakna kembali bekerja tetapi kita ada pilihan. Jadi untuk makluman di kementerian saya kami telah mengimplementasikan flexi work arrangement, work life balance, di mana pegawai-pegawai saya yang mempunyai appraisal 85% ke atas, bermakna pegawai yang cemerlang lah, kita buka kepada pegawai yang cemerlang lah sebagai tanda terima kasih dan penghargaan. Dia boleh memilih tiga option. Option pertama, dia bekerja dari rumah. Option kedua, dia boleh pilih masa dia pergi bekerja. Bermakna dia kata pagi dia nak pergi kerja lambat sikit, sebab apa, nak menguruskan kanak-kanak, suami dan sebagainya lah. Dan ketiga adalah compress work week. Bermakna you kompreskan dalam 1 minggu tu, ada masa you kerja lama sikit, ada masa katalah you kata dalam 1 minggu saya hari Jumaat saya tak nak kerja sebab hari Jumaat supaya saya ada masa panjang. Jadi bermakna you kompreskan kerja 1 minggu tu sehingga you boleh tak perlu datang hari Jumaat atau hari mana-mana yang dipilih. Asalkan memenuhi jumlah jam yang ditetapkan. Satu jadi, yang sangat-sangat menarik. Jadi ini bagi yang kembali dan juga yang sedang berada di dalam organisasi. Bermula di agensi kerajaan bermula di kementerian saya. Sebab saya hendak menjadikan the lead. Saya nak mempelopori supaya setelah 3 bulan saya boleh berkongsi pengalaman dan kita boleh olahkan lagi kalau ada kekangan dan sebagainya, kita olahkan lagi. Baik, sangat menarik, satu berita yang menggembirakan kita kawan media, betul tak? Terima kasih kepada Datuk Seri. Sebab Datuk Seri, kita akan berehat seketika sebentar. Memang kita seronok ni nak bercakap tentang pembaharuan-pembaharuan yang dilaksanakan oleh Datuk Seri memperjuangkan keperluan kaum wanita. Terima kasih sekali lagi dan kita kembali selepas ni. Kita berehat dulu seketika. Wanita.
Okay, terima kasih sekali lagi Sakinah. Dan sebelum tu, kita ambil soalan daripada audiens kita. Saya tengok ada 2 orang dah bersedia dengan soalan. Datuk Seri boleh? Soalan Cepu Mas ni. Silakan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada Datuk Seri. Apa pendapat Datuk berkenaan pencapaian wanita di Malaysia, khususnya ibu tunggal dan wanita berkerjaya? Terima kasih. Okey, dan kita ambil satu lagi. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Datuk. Okey, soalan saya yang pertama, apakah peranan Kementerian Wanita dalam meningkatkan bilangan wanita dalam pasaran kerja hari ini? Okey. Soalan pertama, tak ada soalan kedua. Okey, terima kasih. Soalan tu macam ada kait mengait. Tadi pun dah sebahagian dah dijawab. Untuk makluman, sekarang ini pencapaian wanita bagi wanita di dalam alam pekerjaan seperti dikatakan tadi dah 52.4%. Dan pada masa yang sama saya kata target saya dikenakan kepada saya tahun ini adalah 55%. Jadi itulah pelbagai cara yang kita buat supaya kita dapat mengembalikan, kadang-kadang dia dah berhenti sekejap, tapi mengembalikan wanita ke alam pekerjaan dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi, dan bagaimana juga hendak membuatkan alam pekerjaan ini seimbang dengan tugas dan tanggungjawab sebagai suri rumah, sebagai ibu. Jadi itu yang kami tadi bawa, iaitu flexi work. Flexi work ni masa bekerja anjal, cara anjal dan pilihan kita. Sebab ada masa kita kata hari Senin, hari Rabu, hari Jumaat saya nak dari rumah. Pun boleh, sebab apa? Mungkin hari itu lebih lagi masa diperlukan untuk anak-anak kita sebab tuition lah, itulah kan. Tapi kita yang mengetahui. Jadi insya-Allah kita akan membolehkan pilihan-pilihan ini sehingga wanita-wanita kita dia boleh berada di alam pekerjaan. Dan sebenarnya sebelum saya menjawab yang ibu tunggal, sebenarnya Zam, dengan cara macam ini sebenarnya kita mewujudkan satu lagi peluang pekerjaan atau keusahawanan tau. Sebab bila ada wanita berada di alam pekerjaan, mestilah ada juga kita memerlukan perkhidmatan sokongan untuk membantu kita di rumah sebagai contoh. Satu iaitu penjagaan anak-anak. Jadi kita boleh mewujudkan taska. Taska sekarang ni kami memang macam-macam cara insentif kita berikan untuk mewujudkan taska. Tapi nak mendapat pengasuh ni. Jadi bagi saya pengasuh yang terbaik adalah dari wanita sendiri. Jadi bermakna keperluan wanita berkerjaya boleh diisi oleh wanita lain yang tidak ada ruang dan peluang untuk berada di alam pekerjaan, tapi dia juga berada di alam pekerjaan tapi sistem sokongan atau perkhidmatan sokongan. Lepas itu yang kalau yang berkerjaya lah macam kita ni Zam, kerana letih kan balik kerja dah petang-petang, tak larat jadi nak masak dah. Masak tu satu, nak kemas kan, alah malas betul. Jadi dan kita tengok pula keadaan di rumah kita kalau dapat tak nak juga maid yang duduk kat rumah sebab tak mampu, satu, kedua sekarang ni susah, ketiga asal rumah kita bersih. Jadi wanita yang tak berada di pejabat ni tadi berkerjaya, dia boleh mengisi juga ruang itu dengan memberi perkhidmatan pencucian. Sejam, 2 jam, tak payah duduk rumah pun. Kita melabur dalam vacuum cleaner, penyapu sikit sebanyak. Dan kita perlu orang cuci rumah kita 2 kali sebulan. Pun cukup kan? Asal bersih. Lepas tu bak masak pula. Masak. Bagi saya itu satu lagi ruang dan peluang untuk wanita juga. Ini tingkat apa tingkat? Mangkuk tingkat. Perkhidmatan. Kita cakap saya nak makan ni. Jadi mesti ada kumpulan satu lagi nak menyediakan, itu wanita. Jadi bermakna saya katakan tadi, dengan kita nakkan wanita berada di alam pekerjaan, kita juga telah create, kita telah mewujudkan peluang
kepada wanita lain yang tidak berada di alam pekerjaan. Jadi tadi termasuklah ibu tunggal tu. Jadi bagi saya syukur alhamdulillah banyak betul latihan, motivasi dan sebagainya, bantuan yang kita wujudkan untuk ibu tunggal, termasuk juga kepada anak-anak mereka. Jadi syukur alhamdulillah boleh dikatakan ibu tunggal kita di Malaysia ini bertuah, kecuali masalahnya adalah di mana nak mendapat maklumat ini. Inilah gunanya kita macam ni, rancangan apa kata wanita. Kadang-kadang kita keluar artikel macam ni. Zam, saya first time ada keluar artikel dah dalam utusan Malaysia. Tiap-tiap bulan insya-Allah saya akan keluarkan sedikit sebanyak petunjuk-petunjuk. Baguslah, ada kolom Datuk jadi kolumnis ya. Ada kolom sikit sebanyak lah. Sebab ini adalah satu cara untuk kita mendedahkan wanita kita kepada maklumat dan peluang. Satu saluran maklumat lah ya kepada kaum wanita khususnya. Dan pergilah ke sambutan-sambutan Hari Wanita nanti, semuanya ada di sana. Semua pertanyaan booth di bawah agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita. Kadang-kadang booth tu dia orang lalu tahu, dia pergi booth jual-jual. Dia tak pergi booth penerangan tu. Jadi saya minta pergi booth situ dulu, barulah pergi booth yang jual-jual. Okey, baik, kita akan nak tahu nanti apa pengisian daripada Avon nanti di booth-booth sambutan. Tapi sebelum tu kita saksikan dulu segmen tangkas khusus untuk anda mempelajari skill-skill mempertahankan diri, self defense. Saksikan. Okey, itu dia satu lagi skill yang kami kongsikan kepada anda. Sekarang ni tak tahu kat mana-mana pun mungkin jenayah boleh berlaku, dan kalau kita ada sikit sebanyak skill mempertahankan diri, kita boleh cepat lari daripada situasi zon merah itulah ya. Jadi baik, sempena dengan sambutan Hari Wanita Antarabangsa, sedikit apa pengisian yang disediakan oleh Avon ni? Ramai ni nak datang ni. Okey, jadi salah satu aktiviti yang kita adakan sebenarnya adalah tips ataupun inspirasi bagaimana wanita boleh menjana pendapatan dengan Avon. Kita ada satu sesi ceramah yang pendek lah. Dan juga di booth Avon kita ada hari ini merupakan hari untuk menyambut anda, raikan Hari Wanita. Jadi selain daripada anda boleh, sebab wanita suka shopping, jadi boleh shopping di booth Avon. Ada diskaun ya? Ada diskaun, potongan, ada cabutan bertuah. Kita ada juga pertandingan macam Datuk mention tadi, pertandingan untuk anak anda, Princess in Pink. Untuk anda sendiri, Dikaulah Ratuku, di mana para suami kena menyolek isteri. Jadi so sambung seronok kan. Lepas tu kita ada juga pertandingan karaoke bagi mereka yang agak-agak gian tu. Inilah hari melepaskan stres anda, join Avon. Jadi dan juga sambutan Hari Wanita boleh karaoke, dan kita juga dengan social media kita ada pertandingan selfie. Jadi boleh ambil gambar meraihkan Hari Wanita di booth kita, dapatkan lebih penerangan macam mana nak dapat pendapatan. Di mana wakil-wakil Avon ni dia dah ramai yang daripada dulu katalah dia tidak ada apa-apa, mungkin ibu tunggal ataupun tidak mempunyai pekerjaan. Dengan berjual Avon mereka mampu membantu anak ke universiti dengan hebat. Melancong ke luar negara, dan insya-Allah tahun ni ada yang berjaya pergi ke umrah bersama Avon. Baik. Dan kalau nak tahu dengan lebih lanjut, mudah saja anda boleh SMS kami, typekan AKW jarak info dan hantar ke nombor 32828. Kita akan berikan informasi tentang sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2015. Peringkat Malaysia akan sambut pada 14 Mac pada minggu hadapan. Jadi kita pergi kepada Sakinah dulu sebelum kita beralih ke set di mana ada disediakan kek oleh pihak Avon. Terima kasih Avon untuk kita ketahui siapa pemenang kuis pada minggu lepas. Okey, baiklah, sebelum seperti mana yang Datin cakap tadi, sebelum kita makan kek, kita nak tahu dulu kan penonton di rumah yang dah pun menyertai kuis Pekata Wanita minggu lepas, dan pemenangnya akan saya umumkan. Okey, pemenangnya tapi sebelum tu kita nak tahu dulu apalah jawapan dia kan. Okey, soalannya siapakah artis jemputan AKW pada minggu ini? Maksudnya minggu lepas punya soalan lah ni. Okey, jawapannya Lizdawati. Okey, yang menjawab betul memang ramai, tapi yang bertuah hanya 3 orang sahaja. Okey, pemenangnya iaitu tahniah diucapkan kepada Nurul Farhana Muhammad Idris, kedua Fatimah Hashim, dan yang ketiga Muhammad Luqman Noh. Lelaki pun ada menang tau. Okey, so ramai-ramai juga kita hantarkan penyertaan. Okey, sebelum berakhir daripada saya, jangan lupa untuk menghantar sebarang cadangan, hantarkan dengan menghantar SMS, typekan AKW jarak cadang ke 32828. Untuk itu kita bersama dengan Datin dan juga tetamu kita pada hari ini di set sana. Dan keknya dah pun tersedia. Silakan Datin. Dah sedia kek, tapi sebelum tu nak jemput Datuk Munirah sekali bersama dengan kita. Datuk, boleh?
Ini dia tokoh wanita hebat yang selalu berada di ground padang bersama dengan wanita dalam program-program kita. Jadi, terima kasih pada Yvonne atas kek yang sangat cantik ni, warna pun merah jambu. Okey, sebelum kita berakhir, saya mohon Datuk Seri sikit ucapan untuk seluruh wanita di Malaysia, Datuk, bersama dengan Hari Wanita Antarabangsa. Saya mengambil kesempatan hari ini untuk mengucapkan selamat kita menyambutkan Hari Wanita Antarabangsa tahun 2015, di mana temanya adalah jadikan kenyataan atau make it happen. Dan memang wanita Malaysia boleh untuk menjadikan ia satu kenyataan. Jadi datang beramai-ramai, jangan lupa pada tarikh-tarikh yang saya sebutkan tadi untuk bersama-sama kita semua, dan khususnya terima kasih kepada Yvonne. Okey, baik. Jadi kita boleh sama-sama, dan terima kasih kepada sama-sama apa kata kita sangat bertuah wanita bersama dengan Datuk Seri hari ini. Dan boleh kita bersama-sama kita ucapkan, ya, 1, 2, 3. Selamat Hari Wanita Antarabangsa 2015 dengan tagline-nya Make It Happen. Okey, baik, itu saja sekian daripada kami dalam Apa Kata Wanita, dan kita jumpa lagi setiap hari Sabtu. Assalamualaikum. Mampu membahagikan diriku kepada wanita seluruh dunia. Lagu ini lagu cinta untuk kamu semua. Untuk kamu semua. Wahai wanita, adakah kau mengerti apa yang